Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan pengajian kita pada halaman 361, halaman yang terakhir bagi juz yang ke-18 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Berakhir dah hari ni. Ya, masya-Allah. Juzuk 18 lah. Juzuk 18 ya. Kita berganjak lagi Ustaz ya. Berganjak surah, berganjak juz ini menandakan bahawa hidup kita pun berganjak juga Ustaz. Ya, setiap hari Allah berikan kita nafas ya. Nafas kita ini pinjaman untuk kita mengingat bahawa satu masa nanti kita akan pergi jua ya. Kita doakan pada tuan-tuan semua kita diberkati, bagi yang mungkin kurang sihat pada hari ini diberikan kesihatan Ustaz ya, didoakan, dan bagi yang menghadapi cabaran hari ini dimudahkan urusan untuk kita terus bersama Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita Ustaz. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma. Kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan apa yang kita akan belajar, kita baca pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Kita akan menyambung kepada apakah situasi kaum musyrikin pada hari kiamat ya, mereka yang syirik, yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta perbandingan mereka dengan penghuni syurga yang Allah akan jelaskan. Dan ayat 17 hingga 19 kita akan melihat keadaan kaum yang kufur, yang kafir, dan sembahan mereka. Apakah dialog yang berlaku pada hari kiamat untuk kita menjelaskan pada diri kita apa yang perlu kita imani pada kehidupan kita. Dan seterusnya pada ayat yang ke-20 itu tentang sifat manusia pada para rasul itu, sebenarnya juga sifat itu ada pada kita untuk kita sama-sama sedar bahawa ia adalah ujian untuk kita sama-sama uruskan dengan cara yang terbaik, dengan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 12 hingga 17, memulakan majlis kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, moga-moga didoakan sihat semuanya. Ibu-ibu masak apa tengah hari ni? Nampak tu ayah-ayah duduk senduk laut dah tu. Sambil-sambil bersama dengan sambil boleh. Quran juga boleh. Alhamdulillah ya. Ustaz, semalam Ustaz sempat saya perhatikan betapa wajah kerinduan seorang ayah, ada seorang ibu yang bertemu kembali sahabat-sahabat kita dari Singapura yang telah dibuka perjalanan tu. Masya-Allah. Nampak peluk keluarga, anak-anak. Nampak kegembiraan itu, kebahagiaan tu. Mudah-mudahan Ustaz Ustaz nanti di syurga nanti panggil-panggillah nama saya sama-sama kita Ustaz ya. Mudah-mudahan kita kalau berpisah Ustaz ya, di atas muka bumi ini dengan ayah kita, keluarga, kawan kita, kerana Al-Furqan. Betul Ustaz. Ya, perjuangan Al-Furqan tuan-tuan pada setiap hari ini Allah izinkan kalau dalam surah At-Tur kita akan jumpa nanti alatnahum, tidak Allah kurangkan dijumpakan pada bukan yang tingkat bawah. Ada kita share ni Ustaz. Kadang-kadang ada orang kadang-kadang dia tengok
yang kita ni setiap hari lah share kan. Rupa-rupanya anak kita nanti kalau dia kurang ya ataupun adik-beradik kita kurang, di akhirat nanti dia tengok siapa tinggi ustaz. Markah lebih tinggi, syurga rendah. Katakan ustaz tinggi kan, saya rendah kan. Dia akan naik jumpa dekat tempat tinggi. Subhanallah. Allah takkan kurangkan sedikit pun pada kekuatan ataupun kesungguhan tuan-tuan untuk share, untuk bersama al-Quran. Dia tak rugi jadi soleh ni ustaz. Ya, kerana ia akan menyebabkan Allah bantu menjaga keturunan kita insya-Allah. Allah. Jadi jemput, sebarkan, kongsikan pengajian kita, pertemuan kita dengan al-Quran ini pada sahabat-sahabat, dan kita nak mula bacaan kita bermula ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-17 halaman 361 juzuk yang terakhir yang halaman terakhir juzuk yang ke-18. Kan juzuk terakhir okay, belum lagi. Okey. Belum lagi. Baik, kita cuba permulaan ini dengan bacaan murattal jarkah tadi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 12 hingga 17. Tuan-tuan membaca sebentar tadi dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz ya. Penceritaan ya sebenarnya Ustaz ya tentang apakah hakikat yang berlaku di akhirat di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-12 kesinambungan daripada apa yang kita bincangkan semalam, iaitu orang-orang yang memandang hina kepada Rasul ya, yang memperjuangkan, memperlekehkan Quran, memperlekehkan wahyu dan memperlekehkan kepada pembawa wahyu
wahyu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah. Dia kata bahawa manusia biasa masuk pasar kan, dia bercakap perkara titik bengik, bukan memfokuskan kepada apakah perkara yang penting untuk persediaan selamat di dunia dan di akhirat. Kerana orang ini dia menterbalikkan mana yang patut, dia dah diberikan oksigen oleh Allah, diberikan makan, tapi masih lagi mempersoalkan pilihan Allah. Maka kesannya apa? Idza ra'athum min makanin ba'id, iaitu apabila diperhatikan kepada mereka. Siapa perhatikan? Neraka, Ustaz. Allahu akbar. Neraka memerhati kepada mereka min makanin ba'id. Ada ulama kata bahawa neraka ini dia perhatikan orang-orang kufur ini sejak dunia lagi. Allah. Bila dia menghina kepada agama, menghina kepada Rasul, tidak mahu beriman, neraka dah memerhati daripada jauh. Usha daripada jauh. Dan kalau sampai akhirat itu dia dah perhatikan daripada jauh, sami'u laha, dan dia melihat itu, memerhati usha itu dengan apa, Ustaz? Taghayyuzan. Dengan keadaan yang amat marah suaranya, wazafira. Tayaghuzan ini macam lion. Singa kalau dia tengok tengah lapar tu, Ustaz, dia bila tengok ada orang bawa daging ke bawa makanan ke, tak tahulah bunyi macam mana, Ustaz, kan. Okey, adik-adik tahu kan lion singa. Okey, jadi dia lapar itulah keadaan neraka. Neraka itu dia dalam keadaan suara yang marah, dan wazafira, bunyi zafir. Betul. Itu pun kita tahu, Ustaz, dia dalam keadaan yang terlampau teruk bunyinya, mengharapkan, menunggu kepada siapa? Kepada mereka yang cuba untuk membuatkan Allah marah. Membuatkan Allah marah dengan apa? Mempersoalkan kepada utusannya, mempersoalkan kepada rasulnya, mempersoalkan kepada wahyu, kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, pada ayat yang ke-13, apabila dilemparkan mereka minha makanan dayyiqan, mereka itu dilemparkan ke mana? Tempat yang sempit, Ustaz. Tempat yang sempit, muqarranin, dengan dibelenggu, dan diharapkan dan mereka berharap apa? Mereka dibinasakan. Subura. Kalau boleh masuk sahaja, belum dapat siksaan lagi, masuk saja dah harapkan hancurlah saya. Subura ini maksudnya ialah kehancuran, kematian yang ganas. Maksudnya hancurkanlah saya tak nak dah masuk baru. Belum lagi kena air nanahnya, dengan kena cemetinya, dengan air yang menggelegak sampai ke otak. Kita boleh bayangkan sekarang lah, Ustaz, kan, zaman sekarang kita panas sikit terpegang cerit pun kita dah angkat ni. Apatah lagi apabila sampai ke tempat yang sebegini dahsyat. Allah bawakan perkara ini kerana apa? Kerana engkau dulu ada akal, kan. Sepatutnya kamu dapat membezakan hak dan yang batil ini dengan Al-Furqan, dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Tuhan yang sama, yang beri oksigen, yang beri makanan, yang bantu kamu, tapi kamu ambil Quran ini sambil lewa. Kamu kutuk pula kepada Nabi Muhammad ataupun sunnah-sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kerana kamu dahlah diajak kepada kebaikan tapi kamu kutuk, maka Allah sambung lagi pada ayat 14, akan dikatakan kepada mereka la tad'ul yaum, pada ayat yang ke-14, Ustaz, insyaallah. Hari ini tak ada subura wahidan. Jangan hanya minta sekali saja dibinasakan, minta banyak kali. Itu perli yang melampau ni. Sila minta banyak kali, dihancurkan. Kamu tak akan dapatnya. Kamu memang akan dihancurkan banyak kali. Kulit dah habis, Ustaz, ganti balik, tumbuh balik. Perut dah dipotong-potong, dah hancur bila minum dengan tu, lepas tu tumbuh balik. Kalau dah habis kulit, kalau di dunia ni habis kulit, mati, habis terus, Ustaz. Di sana tumbuh balik. Ini dinamakan suburan kathira, iaitu kebinasaan yang berulang kali. Dan ini Allah kontraskan, Allah bandingkan dengan jannah, dengan syurga, agar kita boleh membuat keputusan bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini, kita nak pilih jalan yang mana, yang hak ataupun yang batil. Itulah Al-Furqan. Quran ini dia mengajar kita, kalau kebat, Ustaz, kemahiran berfikir aras tinggi. Dia cuba untuk analisis, okey, ini neraka, kemudian syurga, kemudian dia tengok sintesis pula macam mana gabung-gabungkan ini. Kalau macam ni saya nak menilai, menilai sebenarnya baik saya pilih jalan syurga, berbanding dengan jalan tidak indah kepada wahyu, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan syurga? Kita tengok ayat 15, kita baca sekali lagi. Kali ini amat indah. Disiapkan untuk siapa? Kita baca dahulu ayat 15. Allah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Itulah bila kita dah
Orang kata bersahabat, kita bercinta dengan Al-Quran, kita suka dan dengar sebagainya. Kadang-kadang kita itulah bila tak dapat sehari, tak dapat ikuti, bila dapat balik tu Allah, alhamdulillah, gembiranya, bahagianya Ustaz. Juga sahabat-sahabat kita ramai yang bertanya, mana Ustaz Tirmizi? Tak sihat ke tak? Alhamdulillah, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tirmizi guru kita sihat walafiat, alhamdulillah. Besok insya-Allah dia akan bersama dengan kita berkongsi bacaan dan ilmu insya-Allah. Doakan insya-Allah dipermudahkan. Jadi kita nak baca sekarang ni Ustaz, ayat ke apa Ustaz? 15. Pasal syurga Ustaz. Ya, pasal syurga. Allahu akbar. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama dah secara mujawwad insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, adakah azab seperti itu yang baik atau syurga yang kekal dan dijadikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Ini adalah kontras Ustaz ya. Allah cuba membawakan kepada kita, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad kepada kita, bila makin kita bersama Al-Quran, Al-Furqan nama lain bagi Al-Quran, kita dapat membezakan yang hak dan yang batil. Bahawa adakah lebih baik ya apa yang ada itu ataupun jannatul khuld, ya, iaitu syurga yang kekal. Biasanya cakap khalidina fiha, iaitu kita yang kekal dalamnya. Di ini ialah syurga yang kekal, bukan kita yang kekal, syurga kekal. Kalau kita kekal tapi syurga tak kekal pun tak best juga kan. Dan dah habis dah pokok-pokok kat syurga kan. Tak menarik kan. Betul. Ini kita kekal, harapnya lah Ustaz ya. Amin dengan ya rabbal izin rahmat daripada Allah dengan tuan-tuan sekalian. Dan Allah cakap di dalam ayat ini jannatul khuld, yang syurganya kekal. Dia punya pokoknya, dia punya indahnya Ustaz, hijaunya, hijau memanjang, ya, buahnya dengan dagingnya, steak Ustaz ni. Apa? Okey. Well done ya. Well done ke apa ke? Semuanya kekal. Allahu akbar. Kekal. Don't worry ya. Tak payah bimbang-bimbang. Allati wa'idal muttaqun, disiapkan kepada, dijanjikan kepada orang yang al-muttaqun. Siapa al-muttaqun? Kita dah belajar banyak kali sepanjang Al-Quran. Salah satunya al-muttaqun ni maksudnya adalah orang yang sentiasa berjaga-jaga, mengelakkan diri daripada masalah pada perkara masa hadapan. Ya, kalau dalam surah An-Nur tu wayattaqi. Kan? Maksudnya mereka ini melihat masa depan, ya Allah saya bimbang ya Allah agar saya ini jangan sekali-kali disambar oleh risiko paling besar, namanya adalah azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kanat lahum jazaan, ini adalah satu balasan dan ini adalah tempat kembali. Satu balasan, berbaloi. Pasal orang yang ada Al-Furqan, dia selalu fikir, berbaloi tak saya buat dosa dengan saya tak buat dosa? Berbaloi tak kalau saya beriman dengan tak beriman? Dia ada cara dia berfikir apakah ganjaran yang dapat. Yang keduanya wa masira, balik kampung Ustaz. Allah. Kan. Berbaloi tak kalau saya nanti balik kampung, tengok kampung rumah dah runtuh. Allah. Kan. Dahlah 2 tahun PKP tu tengok rumah alamak dah anak-anak. Ataupun saya nak rumah yang indah. Ini cara berfikir yang diadun oleh Al-Quran bila kita selalu baca lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kan menarik tu Ustaz. Betul Ustaz. Di sana itu dia boleh ada apa sahaja yang dia nak dan kekal. Tadi jannah tu kekal, sekarang kekal dan apa saja nak, Ustaz nak apa? Kan biasa kan kalau kita tanya anak-anak kan. Betul Ustaz. Kita solat, kita puasa, nak apa sahaja boleh. Saya teringat kupasan Ustaz Fas sebelum Quran atas sebelum ni pasal syurga kan. Betul. Sebab kadang dia orang tanya, habis tu asyik makan je tak kenyang ke, tak buang air ke dan sebagainya kan. Buah-buah yang sedap-sedap kita makan tu kan, tak boring ke ataupun dah best tak. Sebab itu syurga tu. Kita makan tu untuk main-main, untuk
berhibur. Allah kan? Bukannya pasal lapar pun. Betul. Kan? Kita pakai pakaian cantik tu Allah. Bukan pasal nak pergi kerja pun. Betul. Ataupun nak masuk studio ke bukan. Memang pakaian itu hanya kita relax kan. Menikmati ya hasil apa? Hasil 60 tahun, betul, 70 tahun bersama Al-Quran, kadang-kadang ada kepayahan dan kalau ikutkan amalan kita tak cukup tak cukup, tak layak ya. Tetapi dengan izin rahmat daripada Allah, Allah kata apa? Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Ya Allah ya. Apa maksudnya itu? Ia menjadi atas Tuhan janji yang dimohonkan. Maksudnya boleh mohon pada Allah pasal Allah dah janji. Minta. Ini satu pujukan kepada Nabi bila Nabi dihenyak 63 tahun Ustaz ya. 23 tahun dakwahnya itu. Allah kata minta saja apa di akhirat nanti. Ini adalah balasan kepada mereka yang memperjuangkan kebaikan dan keimanan. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan ghadha ataupun ghayadha, iaitu marah ya, menyebabkan marah. 11 kali disebut di dalam Al-Quran. Salah satu daripada sifat neraka itu adalah taghayyuzan ya, iaitu macam mana sebut Ustaz? Taghayyuzan ya, taghayyuzan. Ini sifat neraka. Jangan sampai sifat neraka itu ada dalam diri kita Ustaz. Salah satu sifat orang yang bertakwa ialah tidak mudah taghayyuzan ya, dalam surah Ali Imran ayat 134, iaitu mereka ini wal kazimin al ghaiz. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tahu orang itu ada al-furqan atau tidak, dia tidak mudah taghayyuzan ya, dia tidak mudah marah. Pasal dia marah pun buat apa? Kalau dia marah, dia nak jadi neraka ke? Dia tak nak jadi neraka, dia mahu menjadi syurga kepada isteri, kepada suami, pada anak. Di sini moga-moga Allah izinkan kita ke syurga sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. القرآن هو يهدي بالهدى للمتقين فيه سراج ونور مبين فيه شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن pembimbing ke jalan ilahi, menjadi pelita penjaga diri. Bacalah dengan sungguh hati Al-Quran, kalamullah. Subhanallah, Safas. Nasyid ini selalu dengar ketika majlis tilawah Al-Quran. Betul Ustaz. Dibawakan oleh TV Al-Hijrah secara langsung kan. Jadi menggamiklah, dan makna dia subhanallah, sebelum ni dengan yang Arab. Maksud dia subhanallah, pembimbing kita ke jalan ilahi, menjadi pelita penjaga diri. Kita pernah bincang juga pasal pelita jelaga tu kan. Betul. Subhanallah saza. Bacalah dengan sungguh hati kita, mudah-mudahan berbekas di hati kita, dan antara usaha kita sedikit ini bersama dengan Al-Quran seperti yang kita sebut tadi Ustaz Faz ya. Amalan kita ni tak ada. Nak syurga Allah, nak cakap amalan ni ya Allah, hanyalah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya cakap tentang tilawah peringkat kebangsaan antarabangsa Ustaz ni, baru ni kita ada mesyuarat ya, bersama dengan mantan ketua pengarah JAKIM. Datuk kita ada idea tentang Akademi My Quran Time. Subhanallah. Ini mungkin berita awal lah ya, tapi kita kena buat persediaan lah ya. Pasal sejarahnya di Malaysia ini kita ada tilawah itu tahun 60-an 70-an itu. Kemudian ada tahfiz pula Ustaz ya. Ustaz pun dekat Darul Quran ya. Itu adalah perjalanan sejarah Quran di Malaysia yang kita maklum ya, dan ia memberi kesan jugalah ya kepada tuan-tuan yang berada di Singapura, di Brunei, Indonesia, di seluruh dunia ya. Sejarah itu baca ya, kemudian hafaz,
dan kemudian sekarang ini adalah tadabbur Ustaz. Betul. Kita cuba memahami dengan dah ada bacaan bagus, sesuailah ya, kalau orang tak pandai baca pun kita terus tadabbur pun kokak-kokak tu susah juga kan. Jadi alhamdulillah perjuangan ustaz-ustazah zaman dahulu membawa kepada zaman ini, dan kita harapkan selepas ini dengan tuan-tuan dapat memahami al-Quran ini, kita bawakan dalam ekonomi, dalam sosial ya, dalam pendidikan. Inilah yang kita harapkan dengan Al-Furqan. Jadi teruskan kita belajar, dan hari ini kita nak menyambung tajwid Ustaz. Ya, Ustaz, kita nak menyambung bahagian tajwid, namun mata saya ni tertarik dengan satu ni, sahabat kita Nun Jauh di Kamik Tengah Ngail di Kampung Sambir, Sarawak. Sik melepas peluang nangga MQT. Semoga kita orang dirahmati Allah serta diampunkan dosa-dosa. Sahabat kita Puan Mastura Abdullah dari Kampung Sambir, Sarawak. Tengah ngail, tapi buka dia telefon My Quran. Masya-Allah. Allah pelbagai Ustaz ya. Dulu kita harapkan, kita nampak macam kat Mesir je orang naik bas tu, saya nampak bawa Quran kan. Sekarang ni tuan-tuan juga sebahagian daripada gelombang itu, dan kita harapkan Allah berkati ya kesungguhan. Betul Ustaz. Jadi kita ikuti seketika perkongsian tajwid kita, masih lagi berkisar tentang huruf ra. Kita nak baca nipis ke kita nak baca tebal? Mari kita tengok paparan yang telah disediakan. Huruf ra yang dibaca tebal ataupun tafkhim, iaitu huruf ra sakinah ataupun huruf ra yang baris mati, dan huruf sebelumnya berbaris dhammah ataupun depan. Sama ada tengah kalimah ataupun hujung kalimah, maka ra ni kita kena baca tebal, kita kena baca tebal. Contoh dalam halaman yang kita belajar pada hari ini, iaitu dalam ayat yang ke-9. Semalam kita kongsikan ataupun kita belajar halaman tersebut, ayat yang ke-9, iaitu pada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Unzur kaifa darabu. Tu kalimah unzur, ra yang sukun, ra yang mati, sebelum dia huruf dha baris depan, maka ra tu bunyi tebal, kena baca tebal. Kemudian satu lagi ayat surah yang ke-7 ayat yang ke-134, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nursilanna ma'aka bani Israil. Surah Al-A'raf ayat 134, huruf ra yang sukun sebelum dia huruf nun baris depan. Maka kedua-dua contoh yang kita datangkan ini ialah huruf ra mati sebelum dia baris depan, maka bacaan kita mesti kena tebal ataupun tafkhim. Ya, Safat, ya. Jadi mudah-mudahan dapat praktikkan, dapat talaki dengan guru insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya. Kita mengulang beberapa kali ya. Betul. Pada minggu lepas, minggu ini tentang tebal nipis ini. Betul, kadang-kadang kita terlanggar kan, selekoh tajam itu ya, terbabas, dan harap-harapnya kita jelas ilmunya untuk kita baca bersama. Betul. Kita nak menyambung Ustaz ya. Betul. Tadi kita dah baca sampai ayat 17, ayat 16 itu Allah menyatakan kana ala rabbika wa'dan mas'ula, iaitu pada ayat 16 ini, itulah janji Tuhanmu yang layak dimohonkan kepadanya. Itu lambang Allah bangga Ustaz ya. Mintalah macam-macam. Bila dah sampai ke syurga nanti, Allah memang bangga. Dia tak macam kita Ustaz ya. Kalau 2, 3, 4, 10 orang minta kat kita, asyik minta aja kan. Saya bayangkan Ustaz, contoh kan, saya pergi rumah Ustaz Fas contoh kan. Saya duduk je kan, datang apa, Ustaz nak apa lagi? Air suam ada? Sah datang air suam. Ustaz nak apa lagi? Ada orange juice? Datang orange juice. Minta lagi Ustaz, lagi. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagia Ustaz. Sampai tu ya. Lepas tu lepas habis makan, kopi panas pula. Kopi panas. Kalau ada lah Ustaz ni kan. Ada. Tapi kalau di syurga, betul, semua ada. Allah. Ya, semua ada. Kadang-kadang itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tengok orang lain macam-macam dia ada. Betul. Kalau tak ada tuan-tuan, insya-Allah ada satu tempat. Semuanya ada. Syaratnya kita gunakan peluang yang ada ini dengan panduan Al-Furqan, Al-Quran ini sendiri. Jadi ini adalah peristiwa yang berlaku di hari kiamat. Allah bawakan kerana berfikir aras tinggi, bukan sekadar kita berfikir apa yang ada di sini sahaja, tapi sampai ke akhirat. Dan ini adalah datang daripada Allah yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17 Allah menyatakan pada hari itu mereka dikumpulkan Ustaz ya. Dikumpulkan dan mereka ditanya, adakah kamu yang menyesatkan hamba-Ku ataupun mereka sendiri yang sesat?
Ini adalah peristiwanya. Tadi dah cakap tentang neraka dan syurga satu. Tetapi sekarang ini Allah bawakan dulu dalam proses penghisaban, ya, tentang mereka yang memilih jalan kebaikan ataupun batil ataupun yang benar, yang hak. Jadi kita nak baca apakah respon bila ditanyakan kepada berhala ataupun ditanyakan kepada para wali, kepada orang-orang yang disembah, selebriti dan sebagainya. Ayat 18 hingga 20 kita baca bersama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak sambung bahagian kedua bacaan kita pada hari ini, ayat yang ke-18 hingga akhir ayat yang ke-20. Kita cuba bacaan kita seperti biasa dengan bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ألا إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah 3 ayat daripada ayat 18 hingga 20. Terima kasih ucapan pada Ustaz Tirmizi membacakan ya apakah respon daripada mereka yang ditanyakan di akhirat nanti, ya, iaitu mereka yang disembah, ya, yang dipuja di atas muka bumi ini. Sebahagian daripada mereka menyatakan apa? Subhanak, maha sucimu ya Allah, makana yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya, iaitu kami ini sebenarnya tak ada pun suruh mereka ini menyembah. Betul, ya, min dunillah, ya, daripada selain daripada min dunik, selain daripada engkau, min awliya, dan juga menjadi pelindungmu, ya. Maksudnya apa? Pelindung yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak ada pelindung selain daripada Allah. Kita bercakap tentang auliaullah Ustaz ya, wali-wali Allah, tetapi mereka kalau makhluk Allah, mereka tak ada kekuatan apa pun. Mereka ini juga dilindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada setengah orang dia kata bahawa kalau wali Allah ni kita sembah kubur dia, kita puja dia kan, nanti kita dapat perlindungan di akhirat nanti. Itu adalah konsep-konsep yang salah. Itu belum lagi yang dia tengok laut dia takut, dia mandi Safar. Kan, ataupun dia tahu dia bulan Safar, mandi Safar kan. Itu adalah tanda bahawa orang-orang ini dia takut pada perkara yang tak sepatutnya. Jadi apakah komentar ya kalau katakan Nabi Isa tak pernah pun suruh disembah Ustaz ya. Nabi Muhammad pun tak suruh disembah ya. Kita berselawat pada nabi kerana kita mendoakan nabi. Bukannya kita memuja nabi sampaikan meletakkan Nabi Muhammad tu sama tahap dengan Allah, dengan Tuhan Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena jaga Ustaz ya. Pasal kadang-kadang ada yang dia nak ikut nabi selawat tapi Quran dia tak nak baca. Dia tak nak baca kan. Jadi tapi jangan pula baca Quran tak nak selawat pula kan. Itu pun ada masalah juga. Dua-dua kita ambil bersama. Walakin matta'tahum wa abaahum. Ini komentar daripada mereka yang menjawab kepada Allah SWT bahawa sebenarnya engkau telah memberi mereka senang dan mereka diberikan di kalangan ayah nenek moyang mereka pun dapat kesenangan. Apa kesan kesenangan? Mereka tak boleh fikir betul Ustaz. Tak boleh membezakan yang hak dan yang batil. Orang senang ini dia kalau dah terlampau senang sangat, dia bincang Ustaz, dia bincang pasal makanan 1,000, 2,000, 10,000 ringgit. Dia bukan cakap tentang saya hari ni nak bagi makan pada siapa. Dia hari ni nak makan siapa kan, itu lagi teruk lagi lah. Pasal matta'tahum wa abaahum, sampai lupa, hatta nasul zikra, sampai lupa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa kepada nama lain bagi al-Quran ini adalah az-zikr, lupa kepada al-Quran, dan mereka menjadi orang yang binasa. Jadi itu adalah dia punya proses yang kita faham tuan-tuan ya. Maksudnya orang ini dia bila dia sudah senang ya, senang ni taklah juta-juta Ustaz ya, dia dah terlebih duit sikit je ataupun dia rasa hujung bulan tu dah lebih sikit duit gaji saja, dia mula dah terlupa dah. Terlupa, lepas tu ingat balik tengah bulan, ingat balik Ustaz, ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-19 ini Allah kata sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat menolong dirimu, dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, nescaya kami timpakan ke atasnya azab yang besar. Allah nak menceritakan bahawa kalau kita sembah sesiapa, ya, kagum pada sesiapa, tidak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu sebenarnya zalim dan akan ditimpakan azab yang besar. Ya. Jadi kita kena berjaga-jaga. Kalau kali ini Ustaz ya, kita hidup ini, kita nak kagum pada sesiapa itu tengok dia kembali pada Tuhan ke tidak. Ya, kalau katakan kita Allah kata apa, faqad kadzabukum bima taqulun, ya, maksudnya orang-orang ini yang kamu puja ke apa sebagainya, kamu like betul-betul, kamu lindungi betul-betul, tapi kalau ianya tidak kembali pada Allah, rugi, betul, amat rugi ya. Jadi di sini kita lihat rupa-rupanya ada peranan ataupun apa yang berlaku kepada Rasul ini, dia akan berulang lagi kepada kita untuk mengikut Rasul. Ayat 20 kita nak baca sekali lagi untuk kita memahami apakah psikologi manusia, sehingga kan Ustaz ya, kalau tak dapat membezakan hak yang batil, salah satu dia punya topik perbincangannya ialah apa? Makanan dan juga pasar. Allah. Kan, kita nak pergi pasar mana? Kan, bukannya nak pergi pasar mana beli barang untuk bagi orang miskin mana. Yang itu orang yang dapat al-haq. Tapi kalau yang batil, ya, kesannya ialah kita nak pergi nak beli apa hari ni ya, 11 12 12 13 kalau ada 13 ya, nak sapu. Yang ini kita kena jaga-jaga. Kita baca ayat 20 untuk menjelaskan perkara ini. Silakan. Baik, terima kasih al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca ayat yang terakhir di juzuk yang ke-18 pada saat ini. Jom kita sama-sama baca ayat yang ke-20. Kita cuba bacaan mujawwad sikah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأتون
يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dan kami tidak mengutus rasul sebelummu melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebahagian kamu sebagai ujian bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha melihat. Jadi realitinya Ustaznya, rasul-rasul ni sebenarnya selebriti ya, mereka ini memang famous ya. Mereka makan apa, mereka pergi pasar mana, kalau dia letak kat Facebook lah Ustaznya, mesti ramai akan ikut. Betul. Ya. Tetapi kita kena ingat bahawa mereka, satu yang Allah tekankan, mereka ni manusia biasa ya, bukan itu yang dipersoalkan. Dan kalau katakan apa yang mereka makan dan apa yang mereka pergi pasar tersebut, kalau ia mendekatkan diri pada Allah, silakan ya, tetapi bukan itu topiknya. Topiknya Allah cakap apa? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sebenarnya di antara kamu menjadi fitnah antara satu sama lain. Ada orang kaya, ada orang miskin Ustaz ya. Ada orang yang sihat, ada orang yang sakit, ada yang pangkat besar, pangkat kecil. Sesama sendiri ini Allah jadikan ini sebagai ujian. Bila kita lihat contohnya dalam isu makanan dan juga pasar ini, ujian bagi orang kafir ialah mereka mengatakan bahawa Nabi macam ni pula. Bagi kita kata biasa. Itu biasa. Tetapi jangan pula kita kata Nabi kerana dia pergi ke pasar dekat Mekah, hanya pergi ke pasar Mekah je, jangan pergi pasar lain. Jadi kita promote lah betul-betul ya, padahal sebenarnya nak jual barang je. Okey. Jadi yang itu kita kena pastikan jangan sampai kita tersasar ya daripada apa objektif sebenarnya. Objektif sebenarnya ialah asalkan kita makan untuk beribadah, okey. Kan, jangan sampai kita fikir perkara yang tidak berkaitan, akhirnya kita hilang perspektif dalam kehidupan. Allah menyatakan atasbirun, bolehkah kamu bersabar ya, wa kana rabbuka basira. Allah tahu hakikat sebenarnya. Orang miskin ada yang bertakwa, orang yang kaya ada yang bertakwa, yang sihat ada yang bertakwa, yang sakit ada bertakwa. Jangan sampai kita tertipu dengan pelbagai perkara. Dia bolehlah beramal baca Quran pasal dia sihat, bolehlah dia pasal dia ni kaya. Tak, sebenarnya yang kaya kena bantu yang miskin. Hari ini kalau ada lebih kita sumbangkan. Itulah ujian yang kita lulus dan harapnya Allah terima amal kita. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah mohon Allah jauhkan azab sengsara setiap masa. Yang kedua, kita gunakan kenikmatan untuk mentauhidkan dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita hadapi ujian sesama manusia dengan sabar dan yakin Allah sentiasa memerhati, menghargai apa yang kita laksanakan. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa Ya Rahman wa Ya Rahim, andai di antara kami saat ini ada yang mana ahli keluarganya diuji dengan ujian kesihatan, sembuhkanlah Ya Allah. Sembuhkanlah Ya Rahman, sembuhkanlah Ya Rahim. Ya Allah wa Ya Rahman wa Ya Rahim, apa juga kesempitan hidup kami Ya Allah, jadikan Al-Quran penenangnya, jadikan Al-Quran pengubatnya, jadikan Al-Quran kekuatan buat kami Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita terus usahanya dapat menjadi orang-orang yang sentiasa menghargai kepada Al-Furqan yang boleh membezakan antara hak dan yang batil. Inilah peranan guru-guru, pemimpin-pemimpin agar kita dapat bina cara berfikir Al-Furqan ini dengan sama-sama kita menggerakkan tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan harapnya dapat bersama dan menyumbang untuk kita gerakkan lebih mantap ke hadapan. Ya Ustaz, dan kita nak ucap jutaan terima kasih depan kita ni kru-kru dalam konti lagi. Mana bukan kita berdua, semua masing-masing mengangkat Al-Quran, berkongsi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah tambah rahmat, Allah tambah barakah buat semua sekali. Dan kita nak ucap tahniah juga kepada kru kita juga Ustaz yang dapat dikurniakan cahaya mata. Puan Adibah kita, masya-Allah, orang penting menjaga di dalam konti sana, dikurniakan cahaya mata. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak cahaya mata yang soleh, penunjuk mata mandang imam bagi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Ustaz, kita bertemu lagi insya-Allah pada malam ini, ulangan dan juga pagi esok, dan terus kita akan menyambung halaman 362 juz baru, juz ke-19 My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.